Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahawa Abu Bakar telah berkahwin dengan seorang perempuan dari Bani Kalb, dipanggil Ummu Bakar. Apabila Abu Bakar hendak berhijrah, beliau telah menceraikannya. Lalu perempuan itu dikahwini oleh anak sepupunya, anak pakciknya, yakni sepupunya, ibnu ammiha, sepupu kepada perempuan itu, yaitu penyair yang mengungkapkan qasidah ini, di mana dia meratapi orang-orang kafir Quraisy yang telah meninggal di Badar, yang telah mati di Badar. Jadi yang mengungkapkan syair ini suami kepada bekas isteri Sayyidina Abu Bakar lah. Namanya mengikut setengah ulama ialah Syaddad. Ada juga yang menyebutkan namanya Abu Bakar bin Al-Aswad. Begitu. Tak apalah, kita terjemah dulu. Wa madza bil qalibi badrin min asy-syiza tuzayyanu bis sanami. Apakah yang terdapat di Telaga Buruk? Telaga Buruk itu Telaga Buruk Badar. Orang-orang yang dihidangkan bonggol unta dalam bekas, dalam pinggan-pinggan daripada pokok syiza. Wa madza bil qalibi badrin. Siapakah orang-orang yang berada di Telaga Buruk itu, Telaga Buruk Badar? Minal qainati wasyarbil kirami. Itulah orang-orang mulia yang dilayani oleh penyanyi-penyanyi wanita dan oleh orang-orang yang menghidangkan minuman, yakni arak. Tuhayyi bis salamati Ummu Bakrin. Ummu Bakar, yakni isteri dia lah, mengucapkan selamat. Wa hal li ba'da qaumin min salami. Mana ada selamat lagi bagiku setelah perginya kaumku, setelah orang-orang pembesar-pembesar itu pergi, mana ada lagi selamat. Yuhaddithuna ar-rasulu bi an sanuhya. Rasul ini menceritakan bahawa kita akan dihidupkan. Wa kaifa hayatu asda'in wa hami. Bagaimana akan hidup orang-orang yang telah menjadi burung-burung hantu. Bagaimana akan hidup orang-orang yang telah menjadi burung hantu. Diriwayatkan dari Anas dari Abi Bakar, beliau berkata, aku bersama Nabi SAW dalam gua tu. Aku angkat kepalaku, fa idza ana bi aqdamil qaum, dan aku nampak tapak kaki, yakni orang-orang kafir Quraisy yang pergi mencari beliau dengan Nabi SAW. Faqultu ya Nabi Allah, aku pun berkata, wahai Nabi Allah, kalaulah ba'dahum, sesiapa di antara mereka itu menundukkan ataupun melihat ke bawah, menundukkan penglihatannya, merendahkan penglihatannya, yakni melihat ke bawah, ra'ana, tentu dia nampak kita. Qala, Nabi SAW bersabda, uskut, diam wahai Abu Bakar. Ithnan Allahu thalithuhuma. Kita kan dua orang yang mana Allah yang ketiga daripadanya. Kita kan mana dua orang yang mana ada Allah bersamanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, seorang Arabi telah datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya tentang hijrah. Tanya Nabi SAW tentang hijrah. Nabi SAW kata, hijrah itu suatu perkara yang besar, satu perkara yang teruk. Kamu ada kau unta? Orang itu kata ada. Kamu bagi sedekah dia, kau zakat dia? Bagi, dia kata. Lepas tu kamu bagikah susu kepada orang-orang yang memerlukan susu dia? Orang itu kata, saya bagi. Qala fatahlibuha yawma wurudiha. Kamu perah susu dia pada hari unta tu pergi ke tempat minum air dia? Orang itu jawab, ya, saya buat begitu. Qala Nabi SAW pun berkata,
fa'mal min wara'il bihar. Kalau begitu engkau beramallah, buat baiklah walaupun di balik laut sekalipun, walaupun di seberang laut, di sebelah sana laut pun, kalau kamu buat baik, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan apa-apa amalanmu. Duduk mana pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan amalanmu. Tidak nanti pergi hijrah. Bab maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ila al-Madinah. Ini bab kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ke Madinah. Diriwayatkan dari Bara, beliau berkata, orang yang mula-mula sekali datang kepada kami yang di Madinah yaitu Mus'ab bin Umair ibnu Ummi Maktum dan ibnu Ummi Maktum. Kemudian sampai kepada kami Ammar bin Yasir dan Bilal. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan dari Bara bin Azib lagi, beliau berkata, orang yang mula-mula sampai kepada kami ialah Mus'ab bin Umair dan ibnu Ummi Maktum. Mereka lah yang mengajar Quran kepada orang ramai. Lepas tu Bilal, Sa'ad dan Ammar bin Yasir. Lepas tu Umar bin Al-Khattab datang dalam 20 dalam satu kumpulan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bilangan mereka ialah 20 orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fama ra'aitu ahlal Madinah, tidak pernah kulihat penduduk Madinah gembira seperti mana gembiranya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga ja'al al-ima sehingga perempuan-perempuan ataupun hamba-hamba saya perempuan yaquluna ataupun yaqulna mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah sampai. Fama qadima hatta qara'tu, ketika Rasulullah sampai itu aku telah pun baca dah, aku telah pun ingat dalam mana baca dah sabbih isma rabbikal a'la dalam beberapa surah mufassal, dalam beberapa surah mufassal, mana beberapa surah telah aku ingat dah. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal sakit. Aisyah berkata, saya pun masuk menemui mereka berdua. Saya kata, wahai abah, abah ni, dia abah juga, ya abati, dalam setengah-setengah nuskhahnya, dalam setengah nuskhahnya abah. Kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati dirimu, yakni bagaimana keadaan ayah. Wahai Bilal, bagaimana engkau, bagaimana keadaanmu? Qalat, Aisyah berkata, fakana Abu Bakar, Abu Bakar bila demam dia akan mengungkapkan syair ini, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal maut adna min syiraki na'lihi. Setiap orang diucapkan selamat pagi di kalangan ahli keluarganya, padahal mati lebih hampir kepadanya dari tali kasutnya. Dan Bilal apabila dia sembuh sakit daripada sakit itu, meraung Bilal, dia berteriak, yakni meraung dengan ungkapan syair ini, ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawliya idkhirun wa jalilu. Begitu syair dia. Aduhai, bilakah agaknya aku dapat bermalam walaupun hanya satu malam di lembah di mana di sekelilingku ada rumput-rumput idkhir dan jalil. Wahal aridan yauman miyahami jannatin wahal yabduan li syamatun wa tafilu. Aduhai, bilakah masanya aku akan sampai, bilakah suatu hari, bilakah hari akan ku sampai ke apa namanya sungai Mijannah, dan bilakah akan kelihatan kepadaku bukit Syamah dan Tafil. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, aku pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada baginda. Baginda pun berdoa begini, Allahumma habib ilaina al-Madinah, ya Allah timbulkanlah rasa kasih kami terhadap Madinah seperti kasih kami terhadap Mekah atau lebih lagi. Dan pulihkanlah keadaan di Madinah ini, dan berkatilah untuk kami pada sa'nya, yakni gantangnya dan mutnya, cupaknya, dan pindahkan demamnya itu, faj'alha, letakkannya
di Juhfah. Nama tempat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ubaidullah bin Adi bin Khiyar. Ini hadis ni kita sudah jumpa dah baru ni. Dia kata saya masuk menemui Uthman Bishr bin Shu'aib. Dengan sanad dia mengatakan Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ini menceritakan kepadanya, katanya saya telah masuk menemui Uthman. Selepas saya kata begini-begini, dia pun bertasyahud, yakni mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan sebenar. Aku di antara orang yang telah menyahut seruan Allah dan Rasulnya itu, dan telah beriman dengan apa yang telah diutuskan Muhammad membawanya. Kemudian aku berhijrah 2 kali, yakni hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Aku telah mendapat kelebihan menjadi menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku telah berbai'ah dengan baginda. Demi Allah, tidak pernah aku menderhakainya, tidak pernah juga aku berkhianat terhadapnya, sehinggalah Allah mewafatkan baginda. Ishaq Al-Kalbi merupakan mutabi' kepadanya, ini kepada Shu'aib itu. Dia meriwayatkan dari Zuhri sifat itu juga. Kemudian riwayat daripada Ubaidullah bin Abdullah, bawa ini Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud lah, bawa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah pulang kepada ahli keluarganya ketika dia berada di Mina dalam haji terakhir yang pernah Umar lakukan dalam hidupnya. Haji terakhir dia lah. Fawajadani, dia mendapati aku ada di situ. Dia pun kata, Abdurrahman, saya pun kata, wahai Amirul Mukminin, ini musim haji. Orang-orang biasa, orang-orang yang rendah-rendah pun, orang-orang kemacar pun ada juga berkumpul di sini. Saya berpendapat, saya fikir, kau sabarlah dulu sehingga sampai ke Madinah, kerana Madinah itu adalah Darul Hijrah, negeri tempat Nabi SAW berhijrah dengan sahabat-sahabatnya, dan negeri sunnah, dan engkau pun akan dapat bertemu dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bangsawan, dan orang-orang yang cerdik pandai di sana. Umar pun berkata, la aqumanna, pasti dalam perjumpaan saya yang mula-mula, dalam majlis saya yang mula-mula sekali, apabila balik ke sana, ialah inilah maksud, inilah saya akan sampaikan maksud ini di Madinah nanti. Dalam majlis mula-mula sekali diadakan selepas saya pulang nanti. Diriwayatkan dari Kharijah bin Zaid bin Thabit bahawa Ummul Ala, iaitu salah seorang perempuan Ansar, telah berbai'ah dengan Nabi SAW. Beliau menceritakan kepadanya bahawa Uthman bin Maz'un telah terpilih untuk tinggal bersama mereka setelah orang-orang Ansar membuat cabutan untuk memilih siapakah di kalangan Muhajirin yang akan bersama mereka. Qalat Ummul Ala kata, lepas tu Uthman itu jatuh sakit ketika dia berada di rumah kami. Sayalah yang menjadi juru rawat dia. Famarratuhu, sayalah yang merawat dia, ia jaga dia ketika dia sakit sampai dia mati. Waja'alnahu fi athwabihi, dan kami kafankan dia dalam kain-kainnya. Fadakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang ke rumah kami. Aku pun kata, rahmat Allah ke atasmu, hai Abbas Sa'ib, aku bersaksi terhadapmu, sesungguhnya Allah telah memuliakanmu. Nabi SAW terus bersabda, wa ma yudriki, mana engkau tahu bahawa Allah telah memuliakannya? Qalat Ummul Ala itu berkata, saya pun katalah, la adri, saya tak tahu. Ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Kalau begitu siapa? Kalau begitu siapa yang Allah muliakan? Qala Rasulullah SAW bersabda, amma huwa, adapun dia, yakni Uthman itu, demi Allah, dia telah betul-betul mati. Dia mati dah. Faqad ja'ahu wallahi al-yaqinu. Mana al-yaqin itu makna al-maut. Mati dah dia ni.
Dan saya benar-benar mengharapkan kebaikan untuknya. Namun begitu saya tidak tahu, demi Allah, padahal saya ni Rasulullah, apakah yang akan dilakukan terhadapnya. Qalat Ummul Ala berkata, demi Allah, la uzakki ahadan ba'dahu, saya tidak akan mengatakan seseorang itu baik lagi selepas peristiwa ini. Selepas saya kata kepada Uthman itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur tu, saya tak kata lagi, tak akan kata lagi, kata dia. Qalat Ummul Ala berkata, keadaan itu membuatkan saya sedih. Fanimtu, kemudian lepas pada tu saya tidurlah. Ada ketikanya saya tidur, saya pun bermimpi nampak Uthman mempunyai mata air yang mengalir untuk dia, khusus untuk dia. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ceritakan kepada baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, dzalika amaluh, itulah amalannya yang tidak putus-putus. Diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, hari Bu'ats ialah hari yang telah Allah sediakan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah ketika mana ketua-ketua kaum di Madinah telah pun berselera dan pemimpin-pemimpin mereka telah terbunuh. Yani Allah telah sediakan untuk Rasulnya untuk mereka masuk ke dalam Islam. Yani hari Bu'ats itu adalah hari yang Allah permudahkan untuk Rasulnya. Allah perlicinkan jalan untuk Rasulnya, yaitu supaya orang-orang Ansar itu mudah masuk ke dalam Islam. Itu maksud. Jadi fi dukhulihim ni dia bertaalluk dengan qaddamahu, bertaalluk dengan qaddamahu tu. Qaddamahu fi dukhulihim, jadi qaddamahu fi dukhulihim fil Islam. Ini taalluk dia tu. Kalau kita tengok dari segi nahwunya, ini haraf jar itu haraf jar asli, ada tempat taalluk. Tempat taalluk dia mananya? Dia kena PA ataupun PA. Jadi PA dia nya qaddamahu situ. Jadi asal dia nya, jadi seseolahnya faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa qad iftaraqa mala'uhum wa qutilat saratuhum, itu semua itu jumlah mu'taridah, Bapak. Jumlah mu'taridah. Jadi asal ayatnya kalau nak mudah fahamnya gini. Kana yaum Bu'ats yauman qaddamahu Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam fi dukhulihim fil Islam. Gitu soal. Yani hari Bu'ats itu yang hari yang Allah permudahkan. Allah permudahkan untuk orang-orang Ansar itu masuk Islam. Begitulah. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa Abu Bakar pernah masuk ke rumahnya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dekatnya pada hari raya Fitr ataupun hari raya Adha. Ketika itu dekat Aisyahnya ada dua orang penyanyi. Dua orang penyanyi perempuan yang sedang bernyanyi. Yang mengikut nyanyian orang-orang Ansar pada hari Bu'ats. Faqala Abu Bakar pun berkata, mizmarus syaitan, seruling syaitan dua kali. Nabi SAW pun kata, da'huma, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, kerana setiap bangsa itu ada perayaannya, dan perayaan kita ialah hari ini. Hari ini perayaan kita. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, baginda turun yakni mengikut kawasan Madinah yang tinggi, yaitu di satu perkampungan yang dipanggil Banu Amr bin Auf. Qala, perawi berkata, fa aqama fihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana di kalangan mereka selama 14 malam. Kemudian baginda menghantarkan utusannya kepada kumpulan Bani Najjar. Qala, perawi berkata, yakni Anas, mereka pun datang dengan menyangkut pedang-pedang mereka di bahu. Qala wa ka'anni, Anas berkata, semacam saya nampak lagi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas kenderaannya dan Abu Bakar membonceng. Wa mala'u Bani Najjar, dan ketua-ketua ataupun orang-orang besar dari kalangan Bani Najjar berada di sekelilingnya. Hina alqa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan kenderaannya di halaman atau pekarangan rumah Abi Ayyub. Qala, kata perawi, fakana yusalli. Perawi ini Anas lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang di mana saja masuk waktu. Di mana saja dia mendapat waktu sembahyang. Ini di mana saja masuk waktu dia akan bersembahyang di situ. Baginda selalu juga bersembahyang di kandang kambing. Kemudian baginda memerintahkan supaya membina masjid. Lalu dihantarnya wakilnya kepada Mala'i Bani Najjar, ketua-ketua Bani Najjar. Mereka pun datang. Baginda pun berkata, wahai Bani Najjar, letaklah harga kebun kamu itu kepadaku. Mereka berkata, tidak, demi Allah, kami tidak mahu harganya, kecuali terserahlah kepada Allah. Ataupun kami tidak mahu harganya kecuali daripada Allah. Jadi ila itu dengan makna min, boleh juga. Qala fakana fihi ma aqul. Perawi berkata, yakni Anas berkata, di dalam itu kebun itu ada apa yang saya cakapkan, saya ceritakan kepada kamu itulah. Yaitu di dalamnya ada kubur musyrikin, dan ada juga runtuhan-runtuhan binaan, dan wa kana fihi nakhl, dan ada juga pokok tamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan supaya diratakan kubur musyrikin itu. Wabil kharib fasuwiyat, dan runtuhan-runtuhan yang ada tu supaya disamakan, diratakan. Wabin nakhl, dan pokok-pokok kurma baginda perintahkan supaya ditebang. Qala fasaffu. Anas berkata, mereka pun aturkan batang-batang pokok tamar itu di sebelah kiblat masjid itu, dan mereka buatkan idadataihi, yakni apa ni, idadah, pintu dia tu. Pintu dia tu, bahagian pintu masjid tu hijarah, mereka buat daripada batu, yang disusun batu lah. Qala waja'alu yanquluna dzalika ataupun dzaka sakhar. Mereka pun mula memunggah batu-batu besar itu sambil mereka mengungkapkan rajaz, yakni syair ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersama mereka. Mereka mengungkapkan, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah. Ya Allah, tiada kebaikan sebenarnya kecuali kebaikan akhirat. Fansuril ansara wal muhajirah, tolonglah ansar dan muhajirah, yakni orang-orang muhajirah. Itulah. Ini masih lagi berkenaan dengan manaqib lagi sahabat-sahabat ni. Tetapi tidak nampak secara langsung lah menyatakan kelebihan sahabat-sahabat. Mana di celah-celah tu ada diceritakan sejarah pula. Sejarah. Iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke Madinah, iaitu yang berkaitan dengan dekat-dekat hijrah tu lah. Dekat-dekat dengan masa hijrah tu. Sama ada sebelum sedikit ataupun selepas sedikit daripada hijrah tu. Apa-apa yang berlaku pada masa tu disebutkan di sini. Yang pertamanya malam ni, iaitu Aisyah menceritakan Sayyidina Abu Bakar ni dia ada seorang isteri daripada Bani Kalb. Orang panggil dia Ummu Bakar. Bila dia nak berhijrah, Abu Bakar cerai dia. Bapa yang cerai tu kira-kiranya dia tak say pergi. Bila tak say pergi, cerai. Gitu. Sebab pada masa tu tidak ada hukum lagi. Tidak ada hukum, maknanya orang kafir tak boleh nikah dengan orang Islam ke apa, tak ada lagi. Boleh lagi nikah pada masa tu. Lepas tu bekas bini dia saat ni berkahwin dengan sepupu dia lah. Sepupu dia tu lah penyairnya, penyair yang mengungkapkan syair ni, hak masyhur ni. Wa madza bil qalibi badrin min asy-syiza tuzayyanu bis sanami, wa madza bil qalibi badrin, dan seterusnya. Siapa yang mengungkapkan syair ini, iaitu inilah yang kemudiannya berkahwin dengan bekas isteri
Sayyidina Abu Bakar. Namanya Syaddad. Setengah ulama mengatakan Abu Bakar juga nama dia, Abu Bakar bin Al-Aswad. Dalam Mahasyiah kita nombor 1 tu dia sebut, Ibnu Hisham dalam sirahnya mengemukakan 5 bait lagi tambahan daripada syair sani kan ada beberapa bait itu, tambah 5 bait lagi ada dalam sirah Ibnu Hisham. Lepas tu wa za'ama, dia mendakwa bahawa dia ni penyair ni dia telah memeluk agama Islam, semartaddah, kemudian murtad. Kemudian murtad. Maknanya pengarang kita di Muhasyi ni dia ambil juga daripada orang. Dia ambil juga daripada kitab dulu. Maknanya ini dia kata za'ama saja. Ini dakwaan saja. Mana seseorang Ibnu Hisham mendakwa dia ni telah Islam lepas tu murtad. Dalil tak ada. Tidak kukuh. Dakwaan saja. Bahkan kalaulah betul lagu tu, kalaulah betul lagu tu, tentulah maknanya Abu Sufyan dan ramai lagi orang-orang lain duduk ukit waktu, duduk sebut waktu. Ini tidak, bila tanya ada kau orang murtad, tak ada. Bila masuk dalam agama Islam ni tak ada orang murtad. Kalaulah ada ni adalah sebut. Tak ada. Sebab tu tak boleh lawan dengan hadis Bukhari ke apa, tak boleh lawan. Walaupun ada dalam sirah Ibnu Hisham kau gapo kau. Sebab itulah pengarang-pengarang lain macam dalam kitab dia sebut waza'ama, dia mendakwa. Mana dakwaan sajalah. Dakwaan saja. Mana tak boleh dipegang, tak boleh dibuat pegangan. Siapakah dia kata yang berada dalam telaga buruk itu? Telaga buruk di Badar. Bukan main-main orang. Bukan calon-calon orang. Orang-orang ni semasa hidupnya dihidangkan bonggol unta. Dia bonggol unta tu di kalangan orang Arabnya daging bonggol dia tu hak tempat tinggi sekali tu, hak itulah daging yang paling molek. Hak tu dihidangkan untuk orang besar-besar. Daging bonggol unta. Orang panggil kalau kita daging musih. Daging musih. Daging musih tu hak molek lah. Di kalangan binatang ni makna kalau daging hak paling molek sekali hak atas sekali. Jadi hak tu dihidangkan sanam bonggol unta dalam pinggan ni syiza ni, pinggan dibuat daripada pokok lah, besar lah pinggan, dihidangkan dalam tu. Orang-orang ni bukan orang-orang calon-calon orang lah, bukan main-main lah, orang-orang besar lah ni hak duduk dalam telaga buruk ni. Sebab apa? Bila puak-puak kafir Quraisy juga perang kan dengan orang Islam, dia kalah banyak lah orang-orang dia mati, maka Nabi SAW pun buat ganda hak mayat-mayat puak dia ni suruh masuk dalam telaga buruk tu. Termasuklah Abu Jahal ke apa. Siapakah yang berada dalam telaga buruk? Telaga buruk di Badar itu minal qainati wasyarbil kirami. Mereka ialah orang-orang yang mulia yang dihidangkan arak-arak semasa hidupnya dan dilayani oleh penyanyi-penyanyi perempuan. Mana orang-orang besar ni. Kalau dalam majlis kat buat ni orang hidang makan ataupun minuman arak ke apa. Lepas tu di apa ni layan dengan nyanyian-nyanyian daripada penyanyi-penyanyi. Tuhayyi bis salamati Ummu Bakrin, Mak Bakar, yakni isteri dia itulah, mengucapkan selamat. Mana selamatnya, kata dia? Di mana keselamatanku setelah kaumku pergi? Maknanya tak ada, dia tak selamat, kata wahalli ba'da qaumi min salami. Mana ada selamatnya aku setelah kaumku, yakni pembesar-pembesar kaumku telah tak ada, mati dah. Mana nak selamat lagi? Di satu pihak pula si Rasul ini, yakni Nabi SAW lah, duduk cerita bahawa orang mati ni hidup balik, kita ni akan dihidupkan. Wa kaifa hayatu asda'in wa hami. Bagaimana nak hidup orang-orang yang sudah jadi burung hantu. Orang yang sudah jadi burung hantu dan sudah tinggal tengkorak, itu boleh kita kata hami itu dengan makna tengkorak. Boleh juga. Asda' itu dengan makna
Burung hantu. Dalam kepercayaan orang-orang jahiliah, bila orang ni mati, roh dia tu masuk dalam burung hantu. Jadi burung hantu belah mana nak bangkit pula nak jadi burung hantu, kata dia. Maknanya ini menyatakan kepercayaan mereka lah, yang ni tidak percaya kepada kebangkitan itu. Siapa yang mengungkapkan syair dia masyhur ini? Dia nak ceritanya, dia ni berkahwin dengan bekas isteri Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar ni nak ceritanya kepada dia, apa kelebihan apa kena mengena sini. Di satu pihak nak ceritanya betapa sedihnya orang-orang kafir itu di atas kematian pembesar-pembesar dia dalam peperangan Badar. Dosa. Yang keduanya nak menyatakan kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kiranya isteri kan. Isteri ni tidak mudah-mudahlah tinggal. Tapi tidak kerana agama dia ceraikan isteri dia tu. Pasal isteri dia tu tak mahu pergi hijrah sekali dengan dia. Gitulah. Seterusnya ni cerita Sayyidina Abu Bakar lagi, ketika bersembunyi dalam gua tu, ada lubang sikit orang kafir pun pergi cari tu. Dia kata kalau lah dia tunduk sikit je tengok nampak dah kita dalam. Begitu genting sekali lah saat itu. Tapi Nabi SAW kata, wahai Abu Bakar, kita ni dua, yang mana Allah yang ketiga. Kita berdua, Allah yang ketiganya. Ithnan, yani nahnu ithnan, Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga daripadanya. Kita ni berdua, tiga dengan Allah. Maksudnya begitu. Jadi kalau Allah ni bersama kita, tak usah bimbang lah. Tak usah bimbang lah. Itu naknya. Lepas pada tu cerita apa lagi? Seorang Arabi datang kepada Nabi SAW, tanya baginda tentang hijrah. Oh, Nabi kata, hijrah tu satu perkara berat, teruk hijrah. Tak apalah. Kamu ada unta kah? Ada begini-gini dia tanya. Kalau lagu tu tak apa. Kamu duduk seberang laut, duduk jauh mana pun, Allah SWT tidak akan sia-sia. Tidak kata nak terima amalan ni kena pergi hijrah. Jadi tidakkah kata hijrah tu wajib kena hijrah? Jadi daripada sinilah ulama-ulama, setengah-setengah ulama dia katakan hak wajib hijrah ni makna hak duduk di kawasan yang orang kafir tindas. Tapi kalau duduk di kawasan yang bebas, terpencil, tidak duduk di bandar, duduk tu pula secara berpindah randah pula, dalam bentuk kafilah, dalam bentuk rumbungan-rumbungan yang sentiasa berpindah-pindah tu, tu tidak wajib ke atas mereka. Tidak wajib. Terutamanya hak wajib ni hak duduk di Mekah tu. Ni tidak duduk lain suku sakat. Dia nak ceritanya pahala, kelebihan apa-apa tu tidak nanti duduk di suatu tempat. Kalau kita buat ikhlas, duduk di mana-mana pun, tidak duduk di tempat Nabi SAW pun, kita dapat pahala. Allah SWT tidak akan sia-siakan sedikit pun amalan kita. Itu dia. Dah kalau buat semua dah tu benda yang aku tanya tadi, kamu buat semua dah, tak apa. Buatlah mana-mana pun tak apa. Ini di satu segi menunjukkan bahawa bukan segala-galanya bergantung dengan hijrah. Tidak. Jadi kepada semua orang, tidak. Bahkan dia bergantung kepada niat. Satu. Yang keduanya, ada kalanya duduk jauh daripada Nabi SAW itu lebih penting lagi. Lebih penting lagi. Sebab apa? Kalau kita kata kalau semuanya pakat pergi nak pergi mati Mekah, nak pergi mati Madinah, ada tak dapat kelebihan tu. Terutama hak pandai-pandai tu tinggal orang negeri dia tu, jadi tidak pandai jadi lagu mana. Tak ada kelebihan orang yang duduk, walaupun hati dia tu teringat sangat, suka sangat kalau boleh mati sana, boleh duduk sana. Tetapi sanilah nak dakwah, nak gapo ni, baik juga dia duduk di negeri dia. Yang sahabat-sahabat tu duduk di Madinah dah, pergi rata, pergi ke mana-mana negeri, sampai ke India, sampai ke mana pergi sahabat-sahabat. Lepas tu mati sana. Adakah dia tidak mengambil kira mati di Madinah tu lebih? Tak. Sebab kelebihan itu bukan terletak situ semata-mata, bukan terletak pada negeri Madinah itu semata-mata, tapi terletak pada perjuangan seseorang itu. Itu ada dia nak ayatnya. Baru maqdamin Nabi SAW.
Itu yang kedua. Yang ketiganya lagi, dia kata hijrah tu satu perkara berat. Beratlah ke mana? Apabila pergi hijrah, tak boleh lari dah, duduk situ. Apabila perang kalau aku mana pun kena lawan. Kena lawan. Berapa ramai hak jadi munafik? Hak munafik hak duduk di Madinah berapa ramai? Bukan senang. Dari satu segi kalau kita kata betul lah kita tidak dapat kelebihan pergi hijrah, pergi Madinah. Dari satu segi kita berasa kita kurang, tapi dari satu segi yang lain mujur juga. Takut-takut kita di setara kita iman, setara kita di kalau duduk sana jadi munafik. Wal'iyadzubillah. Sebab apa? Cabarannya begitu kuat. Cabarannya begitu kuat. Kalau panggil pergi perang tak pergi perang, sudah. Dalam Quran tu ayat menyatakan kita ni begini. Lepas tu tindakannya macam mana? Seperti yang kita tahulah Ka'ab bin Malik tu macam mana. 50 hari orang tak kecek. Tak kecek. Siapa-siapa pun. Nabi salam pun tak jawab. Nabi SAW tak bagi jawab. Lepas tu pergi perang sama. Perang sama. Bukan senang. Duduk dalam keadaan tu. Sebab tu dia katakan berat. Dari satu segi ada rahmat juga kepada orang-orang yang Nabi SAW tak bagi pergi. Tak padan dengan dia lah kira-kira. Dan orang lagu ni kalau dia duduk lain pun boleh juga. Supaya juga kita kata sahabat ni tengok manaqib lebih benar sahabat ni Kalau lah kita jadi sahabat alangkah baik. Jangan kata nak jadi sahabat ni kena tinggi benar jiwa tu. Kena besar benar jiwa. Dengan sebab itu makna kita kena bersyukurlah masing-masing. Hidup di zaman mana pun tak apa. Asalkan kita buat baik. Tidak duduk sekali dengan Nabi SAW pun tak apa. Tidak sezaman dengan dia pun tak apa. Asalkan kita ni buat baik, kita ikut cara dia, tak apa di mana-mana pun. Tak jadi masalah tu. Seterusnya kedatangan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya ke Madinah. Dia sebutlah orang ni mari ke Madinah. Maknanya kelebihan dia lah. Maknanya mula-mula lagi pergi berhijrah. Menyahut seruan Nabi SAW pergi berhijrah tu ni. Hak buta ni pun pergi juga. Hak buta ni pun pergi juga berhijrah. Ibnu Ummi Maktum pergi juga hijrah. Buta-buta. Ammar bin Yasir dan Bilal, orang-orang yang diseksa, khususnya orang-orang yang diseksa ataupun terancam, itulah lebih-lebih dikehendaki supaya berhijrah. Berhijrah lah pokok dia. Hijrah. Lepas tu dia pun sebut ni dalam riwayat satu lagi dia pun ni pergi ke Madinah, pergi tu dia tak pergi saja duk mengajar orang. Bilal, Sa'ad dan Ammar bin Yasir pergi. Lepas pada tu lepas tu orang-orang ni pula pergi. Jadi kata perawi ini siapa ni? Bara bin Azib ni. Dia kata ketika Nabi SAW pergi itu sayanya baca dah surah Sabbihis apa ni, baca dah dalam beberapa surah mufassal. Yang ni bukan Sabbih ini saja, banyak lagi lah surah-surah mufassal yang bermula daripada surah Al-Hujurat itu sampai ke belakang. Beberapa surah mufassal telah saya baca. Maksud baca di sini hafal lah, kira-kira hafal. Sebab di zaman awal itu hafiz ini dia panggil qurra. Qari ataupun qurra itu yakni ngapa Quran. Di zaman kemudian lebih dikenali dengan hufaz, penghafal Quran. Tak apalah tu. Jadi kita tahulah mana sejarah siapa dia pergi dulu, kemudian apabila dia pergi tu apa dia yang dia ajar, apa kita tahu dah daripada sini. Diriwayatkan dari Aisyah. Ni mana ketika mula-mula pergi ke Madinah ni Abu Bakar dan Bilal pun jatuh sakit. Jadi Aisyah pergi tanya ayah dia lagu mana, pergi tanya Bilal lagu mana. Pasal apa ketika ni belum lagi ada hukum hijab ni, hukum hijab terhadap isteri-isteri Nabi secara khususnya tak ada. Jadi lepas pada tu isteri Nabi ni memang tak boleh lah. Ada pun orang lain tu kita dapati dalam hadis-hadis ni masih boleh lagi. Tahu lagi isteri-isteri Nabi secara khususnya hijab itu diperintahkan.
Tapi Aisyah apa pada masa tu tak ada hijab lagi. Jadi Abu Bakar bila dia demak, jadi dia meracau lah, jadi meracau. Tapi meracau pun dia tidak kata qudsi. Meracau pun kata lagu ni. Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal maut adna min syirakin alihi. Setiap orang pagi-pagi ahli keluarga dia kata selamat pagi, selamat pagi. Nampak segar tak ada bersatu. Padahal mati tu lebih hampir lagi daripada tali kasut dia. Maknanya ni bahasa yang orang Arab guna lah, maknanya nak royak benda dekat, iaitu dia kata dekat supaya tali kasut lah, supaya tali kasut dengan kaki seseorang. Itu dia guna lagu tu. Maknanya orang tidak suka tentang mati. Bilal pula bila dia sembuh, segar daripada demam tu, jadi teringat benar lah ke Mekah. Padahal ada Mekah tu lah orang duduk seksa dia nya. Tapi begitulah seseorang ni dengan tanah air dia, memang lagu tu dia jadi teringat, rindu kepada tanah air dia. Apabila pergi jauh, dia berasalah tu. Kalau kita tidak pergi jauh, kita tak serah. Orang-orang yang pernah duduk di luar negeri, serah benar. Ketika-ketika tu serah benar. Serah macam-macam lah. Serah kalau boleh dengar orang kecek bahasa Melayu, tak apa dah. Kalau kita ni orang Malaysia, orang Melayu, kita kata kalau boleh dengar orang kacak bahasa Melayu, tak apa dah. Nak tengok orang muka serupa kita pun berasa suka dah. Sampai macam tu apabila duduk di luar negeri, duduk jauh. Jadi hak ni semula jadi manusia macam tu. Semula jadi manusia. Walaupun tempat dia tu susah, pun dia kata lah. Ala laita syi'ri hal abitan lailatan. Teringat dia bila lah nak boleh tidur. Satu malam, semalam mai tak apa dah kalau boleh tidur di lembah di mana di sekeliling tu ada rumput-rumput idkhir dan rumput jalil yang bau sedap wangi, tidur situ. Teringat lagu tu. Bilalah nak boleh pergi minum air sungai min jannah. Teringat. Bilalah aku nak nampak Bukit Syamah dan Bukit Tafil tu. Dulu bangun-bangun pagi tengok bukit tu. Ni tak ada. Rindu sangat. Bila duduk di Madinah. Aisyah pun pergi jumpa dengan Rasulullah, rakyat pada Rasulullah keadaan itu. Nabi SAW pun doa lah pada itu. Ya Allah, timbulkanlah rasa kasih dalam hati kami terhadap Madinah seperti kasih kami terhadap Mekah, ataupun lebih lagi daripada itu. Ataupun lebih lagi daripada itu. Itu dia. Kemudian elokkanlah mana keadaan cuaca di Madinah tu, dan berkatilah untuk kami pada gantang dan cupaknya, dan pindahkan demamnya itu, letakkan di Juhfah, pindah. Sebab pada masa tu memang Madinah ni terkenal tempat yang memang orang mudah kena sakit lah, demam ke apa tu, terutama orang-orang yang bukan orang tempatan, orang luar, mudah nak kena. Sebab itulah orang-orang kafir dia suka, kafir Mekah. Dia kata kita nanti tengok lah popok dia ni lagu mana, kata dia. Popok dia ni lagu mana. Teruk sekali ni kalau dah pergi ke Madinah, kata dia. Kena wabak dia, macam-macam wabak. Gitu ceritanya asal. Tetapi akhirnya dengan berkat doa Nabi SAW, semuanya menjadi elok, menjadi pulih. Itu dah ceritanya asal-asalnya macam mana. Seterusnya riwayat daripada Ubaidullah bin Adi. Dia kata, ni kita sudah jumpa dah dulu, ada orang sebut pada dia, tegurlah Sayyidina Uthman tu lagu mana dia gini-gini. Dia pun pergi berjumpa dengan Sayyidina Uthman, rakyat gini-gini, rekah cerita ni. Sayyidina Uthman pun bercakap lah pula. Dia kata gini-gini, ayat dia ni, aku tak pernah deraka kepada Nabi SAW, tak pernah khianat kepada dia, sampai Allah SWT mewafatkan dia. Jadi tak ada gapo pun silap aku, gapo dia tak kena. Gapo dia tak kena. Jadi semuanya ini fitnah orang ramai belaka. Fitnah orang ramai kata gini-gini tu. Adapun Walid, cerita Walid kata orang tuduh minum arak gapo tu, kita tengoklah, kita siasat dululah maknanya. Takkanlah maknanya nak hukum selalu. Gitulah.
Dulu ada hak panjangnya, ni hak ringkas. Hak ringkas. Maknanya apa dia maksud Imam Bukhari mari hadis ni cerita Sayyidina Uthman. Dia nak rayaknya orang yang pergi berhijrah. Kelebihan dia ada, kelebihan dia sendiri. Apalagi kalau orang tu seperti Sayyidina Uthman. Mula-mula sekali, di antara orang mula-mula lah yang menyahut seruan Allah dan Rasulnya. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ketika mana orang tolak semua. Hijrah pula bukan sekali, dua kali. Hijrah ke Habsyah lagi, hijrah ke Madinah lagi. Lepas tu jadi menantu Rasulullah lagi. Berbay'ah dengan Rasulullah lagi. Tak pernah derhaka, tak pernah khianat kepada Rasulullah lagi. Jadi kalaulah orang ni reti, tentu dia ambil kira lah itu semua tu. Ambil kira. Tidak kata mudah terpengaruh lah dengan fitnah yang disebarkan dalam masyarakat tu. Tapi benda nak jadi kemak Tuhan tu dia jadilah. Sehingga akhirnya Sayyidina Uthman tu terbunuh. Lepas tu cerita ni Abdul Rahman bin Auf. Ketika di Mina dalam haji terakhir Sayyidina Umar berjumpa dengan dia. Ketika dia balik ke rumah ahli dia ni, mungkin isteri dia ada di Mina. Kadang-kadang sahabat ni dia ramah isteri dia. Ada sana, ada sini. Jadi kalau dia kata pergi ke Mekah pun dia ada juga ahli dia. Ketika dia balik ke rumah dia, Sayyidina Umar pun pergi jumpa dengan dia. Dia kata Abdul Rahman, ni hadis ni rekan. Dia ceritalah. Ini cara Imam Bukhari. Sebab itulah setengah-setengah ulama iaitu khususnya ulama Magharibah. Magharibah ni alik sana, alik Libya, Tunisia, Morocco, alik sana tu termasuklah Spanyol sampai itu orang panggil ulama-ulama Magharibah dari dalam ilmu hadis ni. Jadi Diamond ni kata Sahih Muslim tu lebih tinggi lagi daripada Sahih Bukhari. Salah satu alasannya iaitu dalam Muslim ni jarang sekali kita nak jumpa hal lagu ni. Dalam Bukhari banyak. Apa yang tergantung dia pasal potong-potong tu. Ayat Quran tu memanglah ayat Quran tu. Kalau tidak ayat Quran apa hadis. Dia kata faqala Abdul Rahman faqultu ya Amirul Mukminin, saya pun kata wahai Amirul Mukminin. Jadi gapo dianya Sayyidina Umar kata. Ya Abdul Rahman ni lah siapa kata gini ni musim haji. Lepas tu orang-orang kemacar, orang biasa pun ada berkumpul di sini. Saya fikir sabarlah dulu sampai ke Madinah. Gapo dia? Kan? Tergantung. Tu tak tahu apa cerita. Ceritanya dalam Hasyiah ni pun ada sebut. Dalam Bukhari ni ada sebut juga tempat lain. Kalau dia sebut dengan lengkap. Jadi kadang-kadang Imam Bukhari ni setepak dia sebut dengan lengkap. Lain tu dia main reka-reka. Dia main reka-reka gitu. Jadi sehingga kalau orang yang tidak baca syarah dia ataupun tidak baca habis Sahih Bukhari ni, tak tengok semua tempat, boleh jadi tak faham. Apa-apanya yang Abdul Rahman bin Auf kata gitu. Sabar dulu. Gini ceritanya. Ada orang dalam ramai-ramai ni masa pergi Mekah tu, dia pergi haji terakhir dia, ada orang kata kalau Sayyidina Umar ni tak ada, kita nak terima orang ni jadi khalifah. Gitu. Kita kena orang ni jadi khalifah, nak kecek lagu tu. Jadi Sayyidina Umar marah dia nak kata lah kau. Dia jumpa dengan Abdul Rahman bin Auf, nasihat kepada dia, tak usahlah, sabarlah, sini ni muka macam-macam orang. Orang biasa, tak kerti kau satu pun ada juga mari. Jadi kita tak usah cara kau ni lah, sabar, nanti balik pergi ke Madinah. Di Madinah tu Darul Hijrah, Darul Sunnah. Dan di situ kamu akan bertemu dengan orang-orang yang cerdik, bijaksana, orang-orang bangsawan, orang-orang yang lebih lah sana. Sanalah rakyat lah, tak sepatut kecek benda lagu ni ke apa ataupun apa-apa, dah rakyat lah situ. Tak salah sini. Sayyidina Umar pun kata, tak apa kalau lagu tu, hak mula-mula sekali bila saya balik ke Madinah, majlis saya hak mula-mula sekali saya nak sentuh pasal ni, cara kau ni. Gitu cerita. Kalau kita terjemah, kita tak payah nak faham. Tergantung.
Nanti sampai di Madinah nanti majlis mula-mula sekali yang saya nak sentuhnya perkara ni. Kata Sayyidina Umar lagu tu tak apa. Jadi Abdul Rahman bin Auf menenangkan dia. Tak usah duduk ambil hal lah dengan orang duduk kecek tu, ikut dia lah. Muka orang ni macam-macam mari ni. Gitulah. Gapa dia hak nak sininya? Nak sininya orang-orang di Madinah tu ada kelebihan. Tu manaqibnya. Manaqib ahli Madinah. Darul Hijrah was Sunnah. Madinah tu disebut Darul Hijrah. Satu kelebihan. Darus Sunnah. Dua. Yang ketiganya orang-orang ahli fiqh, asyrafun nas, zawi ra'yihim. Ada situ tu orang-orang cerdik pandai, orang-orang bijak, ada situ. Yang menentukan segala-galanya orang di situ, bukan kecek kosir gitu tu. Ni orang-orang hak cerdik ni yang menentukan segala-galanya. Jadi kita tak sayang. Jadi hak naknya kelebihan orang Madinah tu di situ. Hak ni hak nak. Di celah-celah cerita ni. Kemudian riwayat daripada Zaid, Kharijah bin Zaid bin Thabit. Cerita Ummul Ala ni. Dia ni bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita Uthman bin Mas'ud ni, mana orang-orang Muhajirin hak pergi mula-mula tu berebut, dia nak rumah dia lah, payah-payah gini, cabut undi. Orang ni kena rumah siapa? Orang ni kena rumah siapa? Jadi bila cabut tu, Uthman bin Mas'ud ni boleh ke dia, boleh kepada keluarga dia. Jadi Uthman bin Mas'ud pun duduk dengan dia lah. Bila duduk sakit tu, sakit-sakit, saya lah cara ke dia je, kata Ummul Ala. Mati dia nya. Inilah yang dikatakan orang Muhajirin yang mula-mula sekali mati. Pergi ke Madinah. Uthman bin Mas'ud. Lepas tu tak apalah kapal begini, aku pun katalah rahmatullahi alaika. Sebab apa? Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kayak orang yang pergi hijrah ni ada kelebihan gini-gini, banyak sangat kelebihan tu. Jadi dia katalah, aku bersaksi terhadapmu bahawa Allah telah memuliakanmu gini-gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mari, dia duduk kata gitulah. Nabi pun kata, mu tahu mana Allah telah memuliakan dia? Kata lagu tu. Dia pun kata, saya tak tahulah, kata dia. Kutubus engkau dengan ayah dan ibu wahai Rasulullah. Kalau lagu tu siapa? Kalau dia ni pun kita tak boleh kata, pasal apa dia kita nak boleh kata? Dia pun mana ketakutan lah dia pula. Jadi setara mana orang? Faman. Faman itu pun mereka je. Kalau lagu tu siapa? Kalau tidak dia, dimuliakan Allah, siapa? Orang setara mana? Kalau lagu tu susahlah, kita pun kita lagu mana? Jadi hendaknya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sewi kata secara putus tentang seseorang. Belah mana kita nampak dia baik, kita tak boleh kata putus secara putus. Tak boleh. Belah mana-mana seseorang itu kita nampak tak baik, kita tak boleh kata secara putus terhadap dia tu, bahawa dia tak baik, maksudnya kau kekal sampai bila-bila. Tak boleh. Tak boleh mudah-mudah. Hak tu kita tidak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala nak mengampunkan siapa, kita tidak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala nak kurniakan kelebihan kepada siapa, kita tidak tahu. Ni aku, dia kata dia ni, aku sendiri ni, padahal aku ni Rasulullah, demi Allah aku tak tahu apakah yang akan dilakukan terhadapnya. Dalam setengah nuskhanya di sini dalam ni dia tulis bi ma yuf'alu bi, apakah yang akan dilakukan terhadap aku sendiri, aku tak tahu. Usah kau orang lain. Maknanya nak ayatnya tak boleh mudah-mudah. Tak boleh mudah-mudah. Walaupun hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu, biar ke dia, suruh ke dia. Dia kata. Kita tak boleh kata. Hak dia kata orang ni kelebihan, kalau dia kata tak apa. Kita boleh kata lah. Ikut hak dia kata. Tapi kita nak kata sendiri tak boleh. Ataupun hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kelebihan secara umum, kelebihan orang pergi hijrah. Secara umum gitu. Kita nak kata, nak eret pula, nak kata kelebihan gini-gini tak boleh. Tak boleh. Tu nak cerita. Lepas pada tu saya pun tak ada kata dah sesiapa pun, maknanya molek, maknanya dengan secara putus lah, selepas pada peristiwa tu. Tapi saya sedih juga, kepada mana pun sedih. Lagu mana lah yang Nabi SAW dikata gitu. Lepas tu tidur. Kemudian lah tak tahu dah berapa hari tak sebut situ, tidur. Lepas tu dia kata dia mimpi tengok Uthman bin Mas'ud, sungai mata air mengalir khusus untuk dia. Pergi wayak pada Rasulullah. Rasulullah pun kata itulah amalan dia.
mata air itu menandakan amalan dia yang tidak putus-putus. Maknanya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak royak dia tu orang tak baik, tidak. Tidak. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, demi Allah aku benar-benar mengharapkan kebaikan untuknya. Begitu. Mana nak ceritanya, tidak ada siapa pun yang mengetahui perkara ghaib secara pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mana yang diberitahu kepadanya sahaja. Hak tu dia tahu. Hak lain dia tidak tahu. Jadi mimpi ini mimpi yang baiklah. Satu pertanda yang baik untuk Uthman bin Mas'ud, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itulah amalannya, amalan yang mengalir tidak putus-putus. Hak dia nak sebenarnya nak tekannya tak sewi kata siapa-siapa tu. Sebagai ahli syurga secara putus begitu tak boleh kata, kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dulu boleh kita kata. Lepas tu cerita Aisyah, dia kata hari Bu'ath, hari Bu'ath iaitu hari perang di antara Aus dan Khazraj, ataupun hari masing-masing daripada dua puak tu kata huduhlah kepada puak lain, kepada lawan dia tu. Jadi ceritanya beratus tahun dah perang ni, Aus dan Khazraj. Beratus tahun dah perang, orang ni bunuh ni, orang ni bunuh ni, lama-lama habis puak dia. Jadi ketua-ketua dia pun tak ada. Kira-kiranya itu hikmat Allah Subhanahu Wa Taala jadi lagu tu, sehingga puak-puak dia tu senang terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak begitu, kalaulah puak-puak dia ni ada pemimpin-pemimpin hak asal, agak susah juga nak terima Nabi sebagai pemimpin dia. Sebab apa? Sebab puak-puak pemimpin ni kalau kedudukan dia tu sedap, payah dia nak terima orang. Nak serah kuasa kepada seseorang payah. Itu sudah tabiat manusia. Allah SWT buat puak-puak ni jadi pucak kacir. Sehingga dia sangat-sangat memerlukan kepada seorang pemimpin yang dapat mendamaikan kedua-dua pihak. Bila dapat mendamaikan kedua pihak tu, jadi kuatlah, jadi kuat. Setelah mereka itu berpecah belah. Jadi orang itu siapa dia? Rasulullah lah. Allah SWT telah sediakan semua tadi tu. Hikmah Allah SWT dah jadi gitu. Supaya hikmah Allah SWT lah nak melahirkan Nabi akhir zaman di kalangan orang Arab yang tidak pernah sekian lama dah tak ada Nabi di kalangan pokok dia, tak ada. Jadi sebab puak-puak lagu ni dia menghargai lah, dia menghargai kedatangan Nabi tu, kedatangan orang yang membawa sesuatu yang baru, dia menghargai. Adapun orang-orang Yahudi itu tidak, sebab biasa ada ramah ada Nabi kan, ada semua, jadi tawar dah. Sehingga sanggup mereka bunuh dan mereka fitnah Nabi-Nabi itu. Adapun orang Arab ni tidak, selama ni duduk dalam keadaan kucak kacir lah, tidak amal lah, dalam keadaan tidak ada panduan lah orang kata. Tak ada panduan. Hikmah Allah SWT juga. Seterusnya nak cerita dalam hadis ininya, iaitu apa yang berlaku dalam dunia ni sering kali ia berlaku mengikut kehendak tabi'i juga, jadi hikmah Allah SWT menyediakan sesuatu keadaan itu. Hikmah Allah SWT. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, ni pada hari raya ni ada dua orang perempuan duduk menyanyi dengan nyanyian Ansar pada hari Bu'ath. Abu Bakar pun kata, seruling syaitan, kata dia. Dalam riwayat yang lain dia sebut dalam rumah Rasulullah, padahalnya Rasulullah SAW ada situ. Kalaulah suruling syaitan semati, tentu dia sendiri dulu lagi larang. Ni tidak.
Menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia faham jiwa masyarakat. Jiwa masyarakat dia faham. Tidak kata kalau dia nak ubah masyarakat ni, mana ubah benda sekaligus sudah jadi daging darah dalam masyarakat pun nak ubah juga. Tidak lagu tu. Kalau selagi benda tu tidak bercanggah dengan usul syariat lah. Kalau bercanggah tak leh hak tu. Siapa masa dia haram lah juga. Macam Arab tu. Tetapi hak ni tidak. Dia kata setiap kaum ada perayaan dia. Perayaan kitanya hak ni. Jadi kalau dalam raya ni nak suka-suka sikit pun tak apa. Maknanya tak apa. Ni cara dia. Masyarakat sini sudah biasa menyanyi gini, tak apa. Nabi SAW biarkan. Sayyidina Abu Bakar pun nak kata apa, senyap. Jadi hadis-hadis seumpama ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW dia tidak tolak belaka benda berlaku dalam masyarakat. Tidak. Sebab itu payah orang nak terima kalau kita sekaligus apalagi benda tu benda khilaf kan. Kalau benda tidak khilaf pun payah juga nak berubah. Apalagi kalau benda khilaf, kita nak paksa orang, susah tu. Kita nak kata tak boleh pakai TV misalnya, atau ada satu pendapat yang mengatakan gambar tu tak boleh. Kita nak kata semua radio, semua TV tak boleh muzik, tak ada muzik. Jadi kecek saja. Gitu saja. Munasabah kau, boleh ke tidak nak buat? Kita kata boleh, nak buat juga lah. Jadi padahal benda tu benda masih khilaf lagi. Kalau kita nak tekan hak tu, tak ada pasal tu. Tak ada pasal. Boleh jadi orang kau jauh. Orang kau jauh daripada kita. Pasal kita tidak ada tolak ansur. Tidak ada tolak ansur. Gitu. Lepas tu Nabi SAW bila pergi ke Madinah, dia turun dari pihak atas Madinah di satu perkampungan yang dipanggil Bani Amr bin Auf. Apa Nabi SAW dia mari daripada pihak atas. Mana kedudukan Madinah tu kalau daripada situ, daripada pihak atas lah, menurun gitu. Pergi ke Madinah tu dengan menurun. Apa dia pilih atas? Ini tafaul, mengambil sempena baik. Nabi SAW mengambil sempena baik daripada ketinggian agama. Maknanya agama tu mari daripada tempat tinggi. Isyarat kepada ketinggian agama Islam. Yang ni pihak Najd itu orang panggil Aliyah, yang di kawasan tinggi. Kalau kot tu. Kalau pihak Tihamah tu orang panggil Safilah, pihak rendah. Kawasan rendah. Nabi SAW ni mari kawasan kot tinggi. Jadi dia ada maksud-maksud gitu tu adalah. Jadi duduk situ 14 malam. Duduk situ. Lepas tu hantar orang pergi kepada ketua-ketua Bani Najjar ini. Mereka pun marilah dengan sakut pedai mari. Anas kata aku duduk nampak-nampak lagi Rasulullah duduk atas kenderaan dia, Abu Bakar naik gendong dia. Lepas tu Bani Najjar berada di sekeliling dia sampai dia menghentikan kenderaan dia di halaman rumah Abi Ayyub. Nabi SAW pada ketika itu ikut dan lah masuk waktu. Dia duduk mana? Semaya situ. Sering kali juga dia semaya di kandang kambing. Lepas tu amara ataupun umira. Kalau umira makna diperintahkan Nabi SAW supaya buat masjid. Kalau amara dia suruh. Supalah, lebih kurang lah maknanya. Kalau dia suruh pun dengan perintah juga. Lalu minta nak belilah kebun tu. Jadi Anas kata kebun ni asalnya dalam tu ada kubur orang musyrik, kubur lama lah. Ada juga runtuhan-runtuhan bangunan hak lama. Pokok-pokok taman pun ada juga lagi. Lepas tu Nabi SAW perintahkan supaya kubur tu diratakan sama. Sebab kubur tu bukan kubur baru, kubur lama. Jadi hak kata tak boleh semaya datang kubur ni, kubur hak baru maksudnya. Kubur hak baru. Kalau hak sudah lama, apalagi kalau dibina pula di atas tu, tak ada apa satu.
bukan dengan maksud nak memuliakan orang mati gapo dalam itu, tak, tidak. Cuma itu tanah yang ada yang paling sesuai begitu. Lepas tu ada kandang kambing di situ, ada runtuhan-runtuhan, jadi biar merata semua. Pokok-pokok tamar tu ditebal. Begitulah ceritanya. Hadis ini sudah berapa kali kita jumpa dah. Sambil-sambil duduk punggah batu nak buat binaan masjid tu, qadar dia lah. Mereka ungkapkan rajas ini, iaitu Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Dia ucap waktu lah. Kemudian babu iqamatil muhajir di Makkah ba'da qada'i nusukihi wallahu a'lam.